halo semua, apa khabar? Berjumpa lagi bersama cikgu, Cikgu Syam di dalam dunia matematik. Jom belajar matematik bersama Cikgu Syam. So, video kali ini kita akan pergi kepada matematik tingkatan 2, bab 8, graf fungsi. Okey, so kita akan fokus hari ini 8.1 fungsi. So, dalam bab ni kita akan mempelajari dua subtopik yang besar, iaitu 8.1 fungsi, 8.2 graf fungsi. Cikgu teruja dengan 8.1 fungsi ni sebab ini adalah sebenarnya topik ADMAT tingkatan 4 dulu. Okey. Sikitlah dia tidak mendalam. Okey. Alright, rangkai kata. Graf fungsi, graph of function, fungsi, function, pembeli ubah, variable, hubungan, relation, persamaan linear, linear equation, jadual nilai, table of value, fungsi linear, linear function, fungsi bukan linear, non-linear function, skala, scale, fungsi salingan, reciprocal function, fungsi kubik, cubic function, fungsi kuadratik, quadratic function. Itu antara rangkai kata yang kita akan selalu guna dalam bab ni. Okey, imbasan silam. Sekali lagi tokoh ni banyak kali dah muncul ni. Rene Descartes ni 1556 hingga 1650 menyatakan bahawa fungsi ialah hubungan matematik antara dua pembeli ubah. Perkataan fungsi telah diperkenalkan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz 1646 hingga 1716 dalam bukunya. Okey, so idea konsep fungsi ini pula disambung oleh Leonhard Euler 1707 hingga 1783, dan beliau memperkenal tanda fungsi iaitu y sama dengan fx. Jadi untuk maklumat lanjut tentang imbasan silam, seperti biasa scan QR code ini ataupun masuk laman web di bawah. Maslahat bab ni, kenapa kena belajar? Okey, fungsi banyak diaplikasi dalam bidang ekonomi, teknologi, sains, kejuruteraan, perbankan dan matematik, maksud cikgu. Kejayaan yang memerlukan pengetahuan tentang fungsi antaranya ialah jurutera, ahli ekonomi, juruaudit, pensyarah dan pegawai bank di antaralah. So, melalui fungsi indeks pasaran saham, kita dapat meramalkan masa yang sesuai untuk membeli atau menjual saham. Okey, gambar apa ni? Okey, ada penimbang, okey, ada berat, ada ketinggian, obesity, gemuk, normal kurus, ikut warna. Alright, so itu adalah merupakan indeks jisim badan, IJB. Okey, ialah satu ukuran anggaran lemak di dalam badan berdasarkan berat dan tinggi seseorang. Ukuran IJB yang tinggi ialah tanda kandungan lemak yang banyak. Hitungkan IJB anda. Macam mana nak hitung kita punya indeks jisim badan? Okey, kita lihat. Okey, next, aktiviti kreatif. Okey, mengenal hubungan antara dua kuantiti, lembaran kerja. Okey, so gambar di bawah menunjukkan iklan tiket taman tema air mengikut kategori. Berdasarkan iklan tersebut, lengkapkan jadual di bawah. Ada iklan ni, so dia suruh lengkapkan dua-dua ni. So daripada jadual di atas, apakah kaitan antara jumlah bayaran tiket bagi setiap keluarga dengan kategori ahli keluarga? Okey, so ini dia punya kesimpulan. Daripada jadual di atas dapat diketahui bahawa jumlah harga tiket bergantung kepada bilangan dan kategori ahli keluarga. Okey, kita start 81 fungsi. 81.1 definisi fungsi. Standard pembelajaran menerangkan maksud fungsi. Ini yang cikgu kata dia berasal daripada matematik tambahan. Jadi dalam silibus baru ni dia masukkan dah dalam tingkatan 2 ni. Okey, sedikitlah pengenalan, tidak mendalam. Okey, rasakan minda mengenal fungsi. Lembaran kerja dan kalkulator, langkah bacalah 1, 2. Okey. Alright, so lengkapkan jadual, perbincangan. Jika input itu ialah domain, manakala output itu julat, tentukan julat untuk set A dan set B. So, apa kesimpulannya daripada aktiviti di atas? Fungsi merupakan hubungan setiap input mempunyai hanya satu output. Okey, itu definisi fungsi lah sebenarnya. Secara ringkas. Okey. Alright, yang pertama mengenal pasti fungsi. Terdapat dua jenis hubungan yang menghasilkan fungsi. Hubungan satu kepada satu. Okey. So ini
Okey, kita panggil dia sebagai domain. Macam mana nak tahu domain ni? Domain ni terdiri daripada set yang kita nak hubungkan dengan set satu lagi. Contoh hubungan dia unit kan, jadi jarak unit dia km, sipadu unit dia ml, harga unit dia rm. Manakala yang sebelah sini ni tengok anak panah dia daripada sini ke sini. So yang purple ni kita panggil dia codomain ya. Jadi dalam domain ni kita ada setiap unsur dalam tu kita panggil dia sebagai objek. Okey, manakala dalam codomain ni setiap unsur dalam dia ni kita panggil dia sebagai image. Tapi image ni ada syarat. Image ni dia mesti ada partner dengan objek. Kalau dia tak ada partner, dia bukan image ya. Itu dah kira mendalam tu. Okey, so hubungan satu kepada satu itu fungsi. Hubungan banyak kepada satu, apa maksud banyak kepada satu? Tengok ni objek, objek, objek. Tiga objek ni tengok, dia share satu je image. Ya. So ini kita panggil hubungan banyak kepada satu. So sebenarnya ada dua lagi yang bukan fungsi lah. Tengok yang bawah ni, sebenarnya ada 4 hubungan hubungan satu kepada banyak, apa maksud dia? Maksudnya objek dia share banyak image. Banyak kepada banyak, banyak kepada banyak maksudnya tengok hubungan dia tak terkira. Ni share sana, ni share sini, ni share sana. Okey. Okey, jadi yang satu kepada banyak, banyak kepada banyak ni itu hubungan yang bukan fungsi. Fungsi itu hanya ada dua je. Satu kepada satu, banyak kepada satu. Berdasarkan maksud fungsi tadi. Maksud fungsi tadi yang kita lihat sebelum ni, dia kata fungsi itu adalah hubungan yang melibatkan daripada domain hanya kepada satu image dalam codomain tadi ya. So dua ni fungsi, yang dua ni bukan fungsi. Okey, set. Set tu apa? Set tu maksudnya dia ibarat macam kumpulan. Ini kita panggil set. Domain ni set. Set apa? Set jarak, isi padu, harga. Yang ini pun satu set. Set kilometer, ml, rm. Itu set. Set tu maksudnya kumpulan. Tapi dalam matematik kita panggil dia set. Okay, so hubungan ialah padanan unsur dari set A kepada set B. Ini set, kita boleh kata ini set A lah. Ini set B. Sebab kita padankan daripada set A pergi set B kan. So, and then hubungan dapat diwakili dengan menggunakan tiga perkara ni. So hubungan ni kita boleh wakilkan kepada tiga ni. Gambar rajak anak panah, graf, pasangan bertetik. Apa yang anak-anak tu lihat di atas ni, ini adalah macam mana kita nak gambarkan hubungan menggunakan yang A ni, gambar rajak anak panah. So ini adalah dipanggil gambar rajak anak panah. Jadi kejap lagi kita akan lihat dua lagi macam mana kita nak gambarkan hubungan dalam bentuk graf dan pasangan tertib ya. Okey, ni tadi cikgu cakap ini adalah gambar rajak anak panah itu satu ya. Okey, set A 0 1 2 3 4 5. Apa nama hubungan dia? F tu fungsi lah. F tu fungsi atau fungsi dengan hubungan dia tambah satu. Jadi untuk mendapat unsur dalam set B ni atau dapat image atau dalam codomain ni, 0 tambah 1 dapat 1 kan. 1 tambah 1 dapat 2 macam tu. Okay, so ini adalah set B di mana set dia adalah 1, 2, 3, 4, 6. So ini gambar rajak anak panah. Mesti ada anak panah Anak panah dia mesti daripada set A ke set B lah. Tak boleh lah mula-mula sini pergi sini anak panah dia, lepas tu sini pergi sini pula tak boleh. Anak panah dia mesti selari. Cikgu boleh tak terbalikkan anak panah tu? Boleh. Maksudnya set A pergi sini lah, set B pergi sini. Jadi anak panah dia terbalik. Boleh je. Tapi mesti satu arah lah anak panah dia Okey, graf. Kita refer pada gambar rajak anak panah juga. Jadi tengok anak panah ni dia anak panah dia daripada mana? Set A ke set B. Jadi semua yang dalam set A ni dia akan jadi paksi X. Ni kita panggil paksi X. Paksi yang mendata ni paksi X. Set A Jadi kita tulislah 0 1 2 3 4 5. Walaupun dia tak ada 4, kita tulis 4 lah 0 1 2 3 4 5. So kena buat dekat ketagraf lah Ataupun kamu kalau dia suruh lakarkan saja, boleh je dekat kertas biasa. Okey. Set B. Set B dekat paksi Y. Paksi Y ni maksudnya paksi yang tegak ni
1, 2, 3, 4, 6. 5 pun ada lah kita letak. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, apa nak buat? Kita kena tandakan yang merah-merah ni, pangkah ni kan. Kita tanda dia punya pasangan. 0 dengan 1. 0, 1 pangkah. 1 dengan 2 kan. 1, 2 pangkah. Okey, dan seterusnya. Jadi, tak payah. Yang ni awak tak perlu cantumkan dia. Cukup macam tu saja. Ini macam adalah kaedah macam mana kita nak wakilkan hubungan menggunakan kaedah graf. Ya. Okey, last pasangan tertib. Okey, pasangan tertib. Ya, pasangan tertib ni dia dalam bentuk set. Yang pertama anak-anak, set ni dia mesti awak namakan ikut huruf besar. Itu sebab awak tengok, okey, dia guna huruf P. P tu adalah huruf besar. Okey. Cikgu nak fokus ni ya, tata tanda set. Okey, tata tanda set ni dia guna kurungan yang macam ni. Anak-anak tak boleh guna ni. Ni tak boleh. Okey. Tata tanda set dia mesti guna jenis bracket yang macam ni. Ya. Dan nama bagi set ni dia mesti huruf besar. Contoh A, B, satu huruf je lah, C. Okey. Alright, macam mana nak buat pasangan tertib ni? Okey, so dia guna huruf P kan. Sama dengan, okey, buka. Ini dia mesti tata tanda set mula dengan itu. Okey, kita ambil pasangan pertama. Pasangan pertama tadi, based on anak gambar raja anak panah boleh, graf boleh kan, 01. Okey, so 01 tu kita tulis dalam bentuk koordinat. Koordinat kita guna bracket yang macam ni pula kan. 0,1 tutup. Itu adalah pasangan pertama. Kemudian koma lagi. Okey, pasangan kedua, 1 dengan 2 kan. So 1,2. Koma. Okey, buka kurungan. Pasangan ketiga, 2, 3. Koma. Cikgu terpaksa tulis macam ni tau. Yang tegak ni kenapa tak muat kan? Kamu nanti kena tulis macam ni lah. Macam yang dia tunjuk. Cikgu terpaksa tulis macam ni sebab cikgu tak cukup ruang kat sini. So kalau sebaiknya kamu tulis macam ni. Jadi, okey, 2, 3, koma. Lepas tu tengok pasangan yang seterusnya 3 dengan 4 kan. So buka kurungan 3, koma, 4 tutup kurungan, koma lagi. Dan pasangan terakhir 5, 6. Buka kurungan 5,6 tutup. Ni tak ada koma lah sebab dah habis. Dan kena tutup. Tutup dengan simbol set yang ni. Jadi ini kita panggil sebagai pasangan tertib. Jadi anak-anak, kalau cikgu tanya ada berapa cara untuk mempersembahkan hubungan, ada 3. Raja anak panah, graf, pasangan tertib. Ada berapa hubungan? Ada 4 kan. 1 kepada 1, 1 kepada banyak, banyak kepada 1, banyak kepada banyak. Cikgu, antara 4 tu yang mana kita panggil fungsi? 1 kepada 1, banyak kepada 1, itu fungsi. Okey. Dan 1 kepada banyak, banyak kepada banyak, itu bukan fungsi ya. Jadi itu kena faham dan kena bezakan. Okey, tahukah anda? So cikgu kena pada, kalau tidak tak nampak. Ini dalam NMAT lah ni sebenarnya anak-anak. Okey, just dia tunjuk. Okey, X memetakan ke Fx. Kita panggil Fx. X memetakan kepada Fx. So 6, 5, 5, 4, 4, 3. Okey, hubungan di atas ialah fungsi tolak 1. Sebab 6 dia ada 5, maksudnya 6 tolak 1 dapat 5. 5 tolak 1 dapat 4 kan. 4 tolak 1 dapat 3. Ditulis dalam bentuk tanda berikut. Ini kita panggil sebagai tata tanda fungsi pula. Tadi tanda yang cikgu tunjuk tadi tata tanda set. Set notation. Ini function notation. Okay. So F tanda 2 ni, 2 titik bertindih ni, kita panggil F memetakan X anak panah ni kepada X tolak 1. Atau yang ini kita panggil dia sebagai tata tanda fungsi. Yang bawah ni sebenarnya kita buat, kita katakan dalam bentuk persamaan sebenarnya ya. Fx sama dengan X tolak 1. Ini sebenarnya hanya untuk pengetahuan sahaja ya. Awak akan jumpa ni di peringkat lebih tinggi nanti, lebih advance lagi. Okey, kita teruskan. Okey, contoh 2.
Fungsi 1 kepada 1. Okey, fungsi 1 kepada 1 ialah hubungan yang mana objek dalam domain mempunyai hanya satu imej. Inilah contohnya. Setiap satu objek, satu imej. Satu objek, satu imej. Ya? Kalau dalam bentuk graf, dia punya graf macam ni. Okey, ini adalah dalam bentuk pasangan tertib di mana setiap objek dia hanya ada satu imej. Okay. Fungsi banyak kepada satu, apa maksud dia? Fungsi banyak kepada satu ialah hubungan yang lebih daripada satu objek dihubungkan dengan imej yang sama. 6, 9, 21 tengok. Ini semua objek, dia share satu je imej. Jadi dalam bentuk graf, dia mendata lah sebab dia banyak objek, kat bawah ni objek kan. Tapi dia share satu imej. Ini dari segi pasangan tertib dia. Okey, boleh ya? Satu kepada satu, banyak kepada satu. Ya. Okey, hubungan satu kepada banyak. Ini dia tak panggil fungsi dah. Tadi dia panggil fungsi. Ini bukan fungsi. So, hubungan satu kepada banyak ni apa? Hubungan yang mana objek dalam domain mempunyai lebih daripada satu imej. Tengok kalau tadi banyak objek share satu imej. Sekarang satu objek share banyak imej. Dia punya graf macam ni, huru-hara sikit lah. Okey, ini pasangan tertib. Okey, hubungan banyak kepada banyak. Hubungan banyak kepada banyak ialah hubungan yang mana sekurang-kurangnya satu objek mempunyai lebih daripada satu imej dan lebih dari satu objek mempunyai imej yang sama. Huru-hara lah maksudnya. Ini dia amalkan betul-betul sharing is caring. Cikgu selalu cakap dengan anak murid cikgu macam tu lah. 24 share 468, 4 pun boleh share sini. Hubungan yang tak baik sebenarnya. Kurang baik. Kalau hubungan dalam berkawan, ini baguslah. Tapi kalau hubungan contoh hubungan mungkin suami dan isteri tak sesuai kot. Kan? Cikgu selalu gambarkan begitu supaya nak murid faham. Kalau dan berkawan maksudnya 24, banyak kawan, 4 banyak kawan. Tu okey kot, ada masalah. Okey, so maksudnya objek dia boleh share banyak imej, imej boleh share banyak objek. Itu maksudnya hubungan banyak kepada banyak. Kalau tengok graf macam ni, lebih kurang. Maksudnya banyaklah. Kita boleh bezakan. Kita tengok je graf, kita tengok gambar raja anak panah, kita boleh tahu dah hubungan tu apa jenis. Okey. Tapi kan anak ada satu yang susah kita nak lihat. Apa dia? Pasangan tertib. Pasangan tertib ni tengok, memang susah kita nak tahu dia ni hubungan apa. Jadi cikgu suggest, cikgu cadangkan, jika dia tanya, dia kasih awak pasangan tertib, dia suruh, dia tanya kamu, itu hubungan apa? Jadi apa yang cikgu boleh cadangkan ialah tukarkan pasangan tertib ni kepada sama ada dalam bentuk gambar raja anak panah. Tapi bagi cikgu dalam graf pun boleh. Tapi sebenarnya nak lagi senang nampak jenis hubungan, kita buat dalam bentuk gambar raja anak panah. Itu lebih senang nampak. Graf, kalau awak tak biasa mungkin kamu akan susah nak nampak. Tapi kalau gambar raja anak panah tengok, memang nampak dah ini banyak kepada banyak. Ini memang satu kepada banyak kan. Okey, faham Kalau dia suruh, dia tanya kamu daripada pasangan tertib ni, apakah jenis hubungan? Tukarkan kepada gambar raja anak panah. Baru senang. Okey? Okey, beri justifikasi berdasarkan pemerhatian hubungan yang diwakili oleh graf dalam contoh di atas. Okey, ibas kembali. Graf garis lurus diperoleh apabila semua pasangan tertib bagi persamaan linear diplot dan disambungkan. Okey. Alright, next. 8.1.2 perwakilan fungsi. Kita dah lihat tadi jenis-jenis hubungan, apakah kaitan hubungan dengan fungsi. So, sekarang kita lihat perwakilan fungsi. Okey, standard pembelajaran. Mengenal pasti fungsi dan memberi justifikasi berdasarkan perwakilan fungsi dalam bentuk pasangan tertib, jadual, graf dan persamaan. Okey, tengok Raja di bawah menunjukkan fungsi f yang memetakan x kepada punca kuasa 2x yang ditulis sebagai fx sama dengan punca kuasa 2x. Ini domain, di domain. Okey, set P. Ni set P kan. Adalah set 9, 16, 25, 36. Itu kita panggil domain.
Okay, dan unsur-unsur dalam ni, setiap satu ni kita panggil objek. Okay. Set Q. Set Q, semualah 1, 3, 4, 5, 6. Set 1, 3, 4, 5, 6 tu kita panggil sebagai kodomen. Okay. Semua tu kodomen. Unsur-unsur dalam set Q yang dihubungkan kepada objek dalam set P kita panggil image. Tapi image ni bukan semua dalam Q. Okay, yang ada partner je. Kalau tengok satu ni dia tak ada partner dekat P kan. Jadi satu bukan image. So image dia hanya ada 3, 4, 5, 6 ya. Okay, itu image. Julat ni pula adalah set image. Set image. Jadi kita tahu image 3, 4, 5, 6. Jadi julat dia mesti ada tanda set lah. Set 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi ada antaranya adalah set, ada antaranya hanya unsur. Kalau unsur dia tak ada simbol set. Ya. Itu beza. Boleh ya? Okey, contoh 3. Diberi set P adalah set 1, 2, 3. Set Q adalah 4, 5, 6. Fungsi F yang memetakan set P kepada set Q. Apa memetakan ni maksudnya dia bawa daripada set P kepada set Q lah. Itu bahasa mudah tadi. Ya. Okey, ialah menambah 3. Wakilkan hubungan di atas menggunakan pasangan tertib, jadual, graf, persamaan. Tapi macam cikgu cakap, yang paling senang adalah kita gunakan gambar rajah anak panah dulu anak-anak. Itu lagi senang. Jadi apa cikgu buat? Cikgu buat yang simple lah. 1, 2, 3. Ini adalah set P. Okey, ini adalah set Q. 4, 5, 6, Q. Okey, dia kata hubungan dia menambah 3. Okey, 1 tambah 3 dapat 4 kan? Okey. 2 tambah 3 dapat 5. Okey, 3 tambah 3 dapat 6. Jadi hubungan dia, okey, fungsi dia adalah tambah 6 ya. Ataupun X tambah 6. Kalau tambah 3, sorry. Tambah 3. Okey, jadi daripada gambar rajah anak panah yang kamu dah buat ni, senanglah kamu nak buat. Okey, dia minta apa? Pasangan tertib. Ingat pasangan tertib mesti ada standard set ni kat luar ni. Okey, so pasangan pertama apa? 1 dengan 4. Jadi buka kurungan 1,4, tutup kurungan, koma, pasangan kedua 2 dengan 5 kan. Buka kurungan 2,5, tutup kurungan, koma. Ingat ya, antara satu pasangan dengan pasangan lain ni mesti ada koma. Cikgu selalu jumpa murid dia tak letak tanda koma. Tolong letak. Dan pasangan terakhir 36. 36 pun kita buat dalam bentuk koordinat 3,6. Dan jangan lupa tutup tata tanda set tu. Bila pasangan tertib, dia mesti ada tanda set ya. Okey, ini pasangan tertib. Okey, jadual. Jadual kita buat dalam bentuk jadual lah. And then P huruf besar sebab dia set set P, set Q. Pasangan pertama 1, 4 kan? 1, 4. So 1, 4, 2, 5, 3, 6. Okey, ini bentuk jadual. Okey, bentuk graf. Bentuk graf, okey, ini adalah paksi X, ini adalah paksi Y. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, so yang pertama 1, 4, 1 dengan 4, tandakan pangkah, 2 dengan 5 dan 3 dengan 6. So ini adalah bentuk graf. Okey, bentuk persamaan. Okey, kita ambil dia punya image 4. 4 maksudnya objek dia 1 tambah 3, 5, 2 tambah 3, 6, 3 tambah 3. Jadi kalau 4, 5, 6 ni kita panggil sebagai Y. 1, 2, 3 ni kita panggil sebagai X. 3 ni semua kekal tambah 3. Jadi Y sama dengan X tambah 3 ataupun Y ni cikgu boleh tulis sebagai Fx. Okey, sebab dia guna fungsi F, nama fungsi dia F ya. So Fx sama dengan X tambah 3. So ini bentuk persamaan ya. Okey, fungsi yang memetakan X kepada Y boleh ditulis menggunakan tata tanda fungsi iaitu Fx. Inilah yang cikgu cakap tadi. Maka fungsi ini boleh ditulis sebagai Fx sama dengan X tambah 3. Okey, boleh anak-anak? Alright. Okey, jom cuba 8.1 buat sebagai kerja rumah hari ini. Soalan 1, 2, 3, 4. Muka surat 150. Okey, ini muka surat 151. Buku teks ada 5, 6, 7. Okey, soalan 7 soalan cuba buat. Kalau tak faham, refer balik buku boleh
bolehlah refer balik buku teks atau tengok balik video cikgu ni, ataupun boleh bincang sesama rakan dan boleh juga bertanya dengan guru kamu. Okey, itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum. Bye. Jumpa lagi.